dalam ayat yang ke 24. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. InsyaAllah kita akan bungkaikan beberapa dari sifat huruf, makhraj dan tajwid itu. Okey, kita mulakan seperti biasalah. Ustaz baca dulu, kemudian ikut ramai-ramai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Okey, kita akan kaitkan dengan sifat dan makhraj huruf. Yang mana sebutan ul. Biasanya kita baca dalam surah yang surah lazim. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini perkataan yang mula dengan a dan lam. Selalunya kita akan muncul pada huruf lam. Kita tengok sifat huruf yang mana yang kita kena ketahui, yang biasa, ini yang basic. Seperti mana saya ulang balik. Yang basic mesti kita ketahui bahawa dia adakah dia hamas ataupun jahar. Hamas dalam bahasa Melayu dia berangin, hembusan. Dan jahar itu dia tidak berangin. Dengan mana suara kita akan bunyi kuat, nyaring. Itu yang basic pada huruf. Dan kebiasaan huruf kita nak detect macam mana sifat dia, dia mesti berbaris atas. Kalau baris depan, dia dah berlaku perubahan dalam sebutan. Berbaris atas. Bila baris atas mudah kita untuk detect huruf tu sifatnya apa. Dan kita tengok yang berbaris atas selalunya itu dia lazim, kebiasaan yang basic. Selain pada hamas jahar itu buka. Bila berbaris atas, kebiasaan huruf dalam huruf hijaiyah Arabiah ni dia buka atau al-infitah. Itu infitah, mana sifat dia punya sifat. Ataupun dia panggil berat dan tebal. Berat dia panggil tafkhim ataupun al-isti'la. Lidah kita akan bunyi o bila sebut huruf tu berbaris atas. Antaranya huruf o, qaf, qa, huruf kha, lagi huruf ra. Kemudian ada satu lagi huruf atau yang mana yang tebal lagi, kha. 4 huruf itu terkenal dengan sifat yang berbaris atas, dia ditebalkan. Lidah kita akan talau ke atas, bunyi dia o, tapi bibir kita masih buka. Dan ada juga huruf yang sifatnya dia panggil infitah, lawannya al-itba'. Ini berat. Yang tadi isti'la, tebal. Lawannya al-istifal, ini nipis, iaitu suara kita punya lidah mendatar. Tapi yang mana satu lagi buka, lawan dia mana muncung, berat. Artinya huruf yang berat yang berbaris atas itu so, do, to, zo. Itu bibir kita main peranan. Walaupun lidah kita tebal digulungkan, tapi bibir itu main peranan dalam menyebut huruf-huruf yang berat. 4 beradik itu so, do, to, zo. Adapun kalau kita tengok sebutan pada ul, maka lam itu dibuka. Jangan kita muncul seperti mana huruf qaf yang berbaris depan. Mana dia tak akan ikut terpengaruh dengan huruf qaf yang berbaris depan itu yang dimunculkan. Kerana lam sifat asalnya itu buka. Hidup dia buka, la bunyi dia. Mati dia pun ul. Dia tak boleh ul. Muncul qul huwallah ataupun qul huwa. Ada qul huwa. Okey, kita sebut qul. Itu yang mana lam yang mati itu dibukakan. Kemudian ini kita akan jumpa huruf lam lagi lah. Lam ni mana ada sifat dia yang tersendiri. Okey, huwallazi. Okey, dalam sebutan huwallazi kita cari huruf yang sifatnya hamas. Huruf apa yang hamas, yang berangin kat situ? Perkataan huwallazi. Huruf
betul. Huruf ha dia kita kena hembuskan dia. Maknanya sifat dia hamas. Bila huruf tu sifatnya hamas, dia akan, suara kita akan rendah bunyi. Bunyi huwallazi, dia tak boleh huwal kuat. Maknanya dia akan hembus huwallazi. Itu yang mana dia akan rendah. Okey, wallazi. Dia huwallazi. Kira wow. Kita tengok wa. Selain pada buka wa, apakah sifat yang terkenal pada huruf wa? Yang tadi hamas, yang ni sifat dia jahar, dia tidak ada angin. Wa, ada wa sifatnya dia panggil lembut, lim gitu. Makna bila kita sebut tu kita wa huwallazi, sebut. Okey, 1 2 3 huwallazi. Ada yang mana dalam kita punya logat sebutan kita mentebalkan sedikit daripada wa. Ada yang mana kita wa-kan dia. Wallazi dengan wallazi. Jadi dua-dua boleh dibaca, tapi waw yang lebih cantik itu dalam sebutan Arab ada kita wa bukakan dia. Okey, kita buat lagu Badar. Wawi wubau wan wani wa naminal muwi mawi wan wani wa. Mana kita akan baca dalam keadaan yang berat. Wawi wubau wan wani wa. Itu dia berat, bunyi dia agak dimunculkan. Maka huruf waw ni sifatnya tidak berat, sifatnya ringan, itu dibuka dan lembut pada sebutan huruf waw. Okey, kita tengok huwallazi pada huruf zal. Itu yang berbaris bawah, di mana tadi kita dah bicarakan tentang sifat huruf. Dan ini kita nak membicarakan tentang makhraj huruf. Makhraj ni alat ucapan ataupun tempat kat mana rongga dari mulut kita nak membina huruf itu. Okey, kita sebut huruf zal. Okey, zi yang baris bawah dalam yang kita baca tadi. Okey, sebut baris atas za, zi, zu. Okey, yang mana senang kalau kita nak habaq ke orang. Macam mana nak sebut huruf zal? Makhrajnya gigit hujung lidah. Jangan gigit sampai darah lidah tu. Mana kita letak sebenarnya memadai dengan 4 batang gigi atas diletakkan pada permukaan atas lidah, dan memadai dengan 4 batang gigi bawah dikenakan di bawah permukaan bawah lidah tu. Bila kata kena senang, kita gigit lah 4 batang atas, 4 batang gigi bawah. Itu dengan kadar dia. Okey, kalau tak ada gigi atas bawah, dua batang tak ada atas, macam mana nak sebut? Dia boleh mengikut kaedah dia tersendiri. Sebab ada ramai kan, kadang kita baca dia tak ada gigi tapi dia boleh sebut dengan cantik mengikut dia punya kaedah, asalkan bunyi tu sama seperti yang aslinya pada huruf zal itu. Okey, huruf zal kita buat gigit lidah, hujung lidah zal. Ada setengah tu pembaca, kadang-kadang kita semak bacaan dia kan, dia baca, kemudian kita habaq kata gigit lidah, lepas tu dia nak imagine tu susah. Setengah orang tu dia bila belajar nanti, bila kalau ada darah gemuruh, bila kita habaq gigit lidah, dia dah kalut dia dah kalut, itu dia tak ingat macam mana nak gigit itu, nak bentukkan dia. Tu kalau kita belajar Quran, kadang-kadang kita bawa cermin kecil ataupun handphone kan, ada kamera depan, tengok macam mana yang mana gurunya gigit lidah dan dia gigit lidah je. Sama. Mula-mula tu memang susah bagi orang yang tak biasa. Kalau tidak dia jadi macam zai kan. Kita tengok kerana kesilapan pada sebutan makhraj huruf tu kan, boleh berlaku pada perubahan maksud. Macam zahab itu satu ketut lemas. Kalau zahab pergi, zahaba dia telah pergi. Kalau zahab itu zahab maknanya satu biji emas dalam bahasa Arab. Itu kalau yang mana beza dari segi maksud.
bila kita berubah dari makhraj huruf tu. Makhraj kita paling penting. Bila kita nak nilai seseorang tu, bila dia sebut makhraj betul, kita akan letak 50%, maknanya lulus ke atas. Makahnya bermakna dia luluslah dalam sebutan. Untuk kesempurnaan dalam sebutan itu kita masuk sifat. Bahawa sifat dia tebal, kurang sikit, banyak ke lebih, tu kita nilai melalui markah 60%, 70%. Kalau cantik ke meh, kita bagi 80 ke 90% kan, untuk sebutan sesuatu huruf itu. Okey, yang ni kita masuk makhrajnya. Okey, huruf zal tadi kita sebut lagu Badang. Dzal, ذو ذل من الموذي مذيذا ذنذا. Itu huruf zal yang mana sifatnya, sifat yang terkenal dengan orang itu jahar ke hamas. Jahar dia nyaring, hamas dia berangin. Huruf zal yang kita sebut tadi, hamas ke jahar? Jahar, cantik, maknanya tidak ada angin, suara kita akan keluar deras. Ada satu adik-beradik dia makhraj yang sama tapi sifat yang berbeza, gigit lidah juga tapi dia berangin. Apakah hurufnya? Dha dia berat. Kalau huruf dia 3 beradik, dha dia ta titik 3, sa, huruf sa. Bila sa tu kita tolak angin keluar. Jadi sifat dia berlawan. Tadi jahar, bila jahar bunyi dia za, tapi bila hamas sa. Makhraj yang sama, gigit lidah, ujung lidah, tapi bunyi dia berbeza kerana sifatnya yang berbeza. Setengah sifat asas ini sangat penting. Dia boleh membezakan di antara huruf. Yang setengah sifat itu dia kita boleh nilai. Ada kadang-kadang kita tengok dia punya tahap sebutan, baru kita menilai sebutan seseorang itu melalui sifat huruf itu. Jadi ini pada huruf zal. Ini allazi tadi. Okey, sekali lagi yang seterusnya, dzara'akum. Sama juga huruf zal tadi. Zal yang baris atas itu, yang mana basicnya dia sama ada jahar ataupun hamas, dan al-infitah atau al-itbaq, berbaris atas, atas tu. Okey, za tadi dia buka, bibir kita buka ke muncung? Za ke za? Buka, cantik. Bila buka, sifatnya yang terkenal itu lazim dengan sifatnya panggil al-infitah, itu buka. Maka sifatnya kita kata bahasa kita buka, bahasa Arab itu al-infitah. Okey, tengok pada huruf ra pula. Ra ada 3 bentuk bacaan. Ada yang baca dzara'akum, ra itu tebal hampir pada nipis. Ada yang baca dzara'akum, ra tebal. Ada yang baca ra dia muncung, ra itu berat. Mana ketiga-tiga bentuk bacaan itu diharuskan, boleh. Jangan terlalu nipis, jadi dzara'akum. Maka ra mestilah berada dalam keadaan yang tebal hampir pada nipis, ataupun yang kedua itu tebal, dan ataupun yang ketiga itu berat. Okey, kita buat ra ni dalam 3 bentuk. Yang pertama kita tebalkan yang hampir pada nipis, ra. Buka mulut, ra. Okey, yang tebal ra, yang berat ra. Jadi 3-3 itu boleh digunakan pakai. Dzara'akum ada juga macam tu. Ada baca dzara'akum. Dia 3-3 bentuk itu diperbolehkan dalam sebutan itu. Yang mula ra terkenal dengan sifat tadi kita kata tebal, berat, ataupun tebal yang hampir pada nipis. Dia panggil tafkhim yang hampir pada tarqiq. Tarqiq itu nipis. Dan ra ni dia ada satu sifat dia yang special. Dia sendiri punya sifat. Apa tu sifatnya rasa? Bunyi apa tu? Getaran. Getaran dalam bahasa Arab itu takrir. Takrir dipanggil getaran, tapi sebenarnya
Kalau kita tengok dalam buku-buku makhraj ditulis takrir, getaran. Sebenarnya takrir itu ulangan, qarrar. Dalam bahasa Arab ni qarrar, mana dia ulang. Lidah kita duduk tak macam tu, dia ulang tempat yang sama 2 kali getak memadai. Jangan panjang sangat getak dah, nanti jadi lain. Kalau kita baca qul huwallazi dzarra'akum, dia bunyi dia agak lebih pada getaran had dia. Had dia 2 kali getar memadai lah pada huruf ra. Tapi kalau orang yang tak boleh sebut ra dengan kemas, dia boleh gunakan kaedah hampir pada sebutan huruf lam, makhraj yang sama, na, ra, la. Jadi dia macam bunyikan sedikit saja. Maksudnya getaran tu dia dapat bunyi macam getar kata. Sebenarnya dia letakkan saja lidah hampir pada huruf lam itu. Cuma dia macam keraskan sikit lidah dia. Kalau ada setengah orang tu lidah dia pendek, tebal, ataupun dia pendek, atau ada setengah macam tu. Ada yang tak boleh sebut ra sahaja, kan? Itu bergantung pada keadaan lidah dia. Bukan kita saja tak boleh, orang Melayu saja tak boleh sebut huruf ra. Orang Arab pun ada yang tak boleh sebut huruf ra. Orang Arab sendiri ada yang tak boleh sebut huruf ra itu. Masa ada salah satu orang kawan masa belajar di Jordan dulu, dia seorang tak boleh sebut huruf ra, kan? Dia memang tak boleh kata. Dia orang Arab. Itu huruf lazim bagi dia, huruf biasa. Kalau dia nak sebut sembang biasa, tapi sebab lidah dia tu pendek, macam pendek kalau kita tengok. Bila nak belajar Quran tu, Syekh tengoklah lidah dia macam mana dia sebut. Dia pendek lidah dia. Jadi dia tak sampai huruf ra tu. Jadi tak mengapa. Mana dia boleh sebut mengikut kadar kemampuan dia. Dia hampir pada ada setengah orang tu yang tak boleh sebut, dia buat macam huruf, dia boleh buat macam makhraj huruf lam, hampir pada ra. Jadi bunyi dia hampir sama bunyi. Kalau kita dengar tak perasan. Kalau dengar betul-betul baru perasan bahawa ra tu dia tak boleh sebut sebenarnya. Itu mana dia boleh buat hampir pada bunyi huruf ra ataupun sekadar ikut kemampuan dia. Semaksimum mungkin lah yang dia cuba, tak jadi masalah, kan? Kalau itu dia punya keadaan, dia punya alat ucapan tu, lidah dia pun lidah sendiri, lidah dia Allah dah jadikan macam tu, kan? Okey, terus lagi. Selanjutnya kita buka ra'a, dzara'akum. Ini jangan kerana huruf ra yang ada sebelum dia, huruf yang selepas dia kadang-kadang kita tertebalkan dia. Berhati-hati dengan huruf yang mana selepas dia ada huruf tebal ataupun sebelum dia ada huruf yang tebal. Macam kita tengok huruf kat mana huruf yang tebal tadi? Ra tadi sebelum dia. Jadi ada setengah pembaca dah akan baca dzara'akum, dzara'akum. Jadi itu tak nampak, tak kemas lah dalam sebutan. Sebenarnya tak ada masalah pun, makhraj tu dibuka ke tak pada huruf tu, makhraj dah sampai dah sifatnya. Tapi yang sebaik-baiknya dzara'akum, buka. Sebab huruf yang tebal pada huruf ra takkan terpengaruh, mana tak akan mempengaruhi huruf selepas dia. Jadi biasanya pembaca yang mula-mula kadang kita baca, dia akan, mana nak belajar dalam makhraj ke sifat, dia akan kesilapan kat sini. Mana dalam sebutan itu huruf dia tak buka. Okey, huruf kita bukakan dia dulu. Okey, sebut huruf makhrajnya di pangkal kerongkong di sini. Dia sama dengan huruf ha yang mana simpul tadi, huwallazi. Huruf macam paru-paru tu. Huruf pun makhrajnya di pangkal kerongkong, huruf pun makhrajnya di pangkal kerongkong, sama. Tahap makhraj itu tempat nak sebut tu sama. Apa yang membezakan dua huruf ini? Kalau tadi huruf kita kata dia angin, dah hamas. Tapi huruf dia tidak ada angin. Pada huruf ini berada dalam keadaan jahar, gitu. Okey, kita sebut salah satu yang huruf dia kita panggil dia kuat suara. Dan salah satu yang paling penting juga ianya buka. Jangan ke Okey, kita sebut logat kita dulu.
Itu dalam Arabiah lah, dalam logat Arab. Kalau kita baca waladdallin, amin, amin. Kalau kita Arab tu waladdallin, amin, amin dengan amin. Beza kan bunyi tu, dengan tapi ini tak ada masalah lah, sama ada jangan terlalu tebal sangat. Bila sebut amin, itu dah kita punya utara sangat lah, mana tebal menyalahi dengan sifatnya. Adapun doa itu dibuka, mana kita buat satu lagu. Dan sifat paling penting antara yang ketiga itu adalah selain daripada kita buka selain daripada kita keluarkan suara kuat, itu dia ada satu sifat dia panggil tekanan. Tekankan pada pangkal kerongkong. Kalau tak lepas tekan tu, huruf tu takkan bunyi. Contoh tekan, itu dia panggil sifat dia syiddah, tekan. Okey, kita sebut tekan. Jadi kita tengok, ingat huruf syiddah dia ada beberapa huruf lah. Kita sebut satu-satu. Ja, da, to, ba, ka, ta. 8. Itu huruf yang mana kena tekan. Tekan baru dia keluar. Itu yang bagi syiddah, tekanan. Kalau kita kata formula dia ajidun, qitun, bakat. Itu dalam bahasa Arab lah, kan? Dia punya formula. Macam-macam formula dalam sebutan makhraj dan sifat. Itu kalau sifat tu biasanya hamas tu dia ada 10 huruf. Itu kita nak hafal, kan? Dengan setengah tu nak hafal lah kalau masuk peperiksaan. Kalau ni tak payah hafal pun, kita terus sebut praktikal tu. Okey, huruf tadi dia ada tekan. Cuba kita buat dalam lagu Badar, nak biasakan dengan huruf yang buka. Ini kebanyakan bila permulaan dalam membaca membaca Quran. Biasanya kalau mula-mula dia nak baca, kita semak bacaan dia. Mula-mula yang ni lah paling banyak dalam kesalahan. Mana bukan kesalahan, kekurangan dalam sebutan. Kita tak habaq salah, kita habaq kalau peratus itu makhraj dia kurang, mana kurang nilai, kita nilai makhraj itu kurang pada 50%, baru kita kata salah. Kalau dia atas pada 50%, maknanya dia lulus. Tetapi sebutan itu tidak tepat, tak tepat. Dia tak ada salah terus, tak ada. Kita tengok dulu pada makhraj dia. Okey, kita buat lagu Badar. A i u ba, u an ani a, na minal mu i, ma i an ani a. Kemah nak jemaah sebut pun cantik lah. Kalau kita baca pagi-pagi pun nampak kemah huruf ni, tidak ada masalah, kan? Okey, terus pada perkataan kum, kita sebut zara'akum. Okey, ka yang berbaris depan dan huruf mim yang mati, bunyi dia kum. Zara'akum ke zara'akum. Itu lebih tepat kalau kita sebut kum. Adapun dalam loghat yang lain dia sebut kum. Ada mana sebutan dia muncungkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, itu dalam kita punya loghat. Mana kalau kita sebut kum pun dia tak salah pun, tak ada sampai kalau kita mana kita baca sampai berubah maksud. Tapi itu dalam telo percakapan. Orang Arabiah ada sebut kum, orang Arab ada sebut him, orang Arab ada sebut him. Yang mana lebih tepat itu dalam bahasa Arab Quraisy, kan? Quran pun dibaca dalam keadaan bacaan Quraisy pada asalnya, yang mana dengan lahjah Quraisy, yang mana sebutan dia kum pada asalnya. Tapi sebabkan kadang-kadang ada berbagai loghat dalam percakapan bahasa Arab, jadi bunyi dia kadang-kadang boleh jadi kum, kadang-kadang boleh jadi kum. Tapi kalau kita ambil betul-betul dalam kita punya fasah kita, sebutan yang asalnya zara'akum, muncung.
Okey, 1, 2, 3. Zara'akum. Cantik. Terus fil ardi. Ini antara perkataan yang susah juga, sebab dia ada satu huruf Arabiah kat situ, huruf yang kita tak guna pakai dalam sebutan harian kita. Huruf apa kalau tengok pada fil ardi, ardi ini huruf apa yang susah nak sebut rasanya? Rasanya huruf apa cuba? Huruf dha tu mana kita sebut dalam bahasa kita, kan? Dalam bahasa percakapan kita. Okey, kita tengok fil dulu. Fil, selalu kesilapan pada para pembaca, dia akan baca fil. Lorat ni telok dalam mustahak huruf itu untuk menyambungkan sebutan. Dia tak letak pada hak huruf itu dengan tepat. Fi, fatah fi dengan fi. Ada yang baca qul huwallazi dzara'akum fil ardi, fil ardi, fil ardi, fil. Jadi rafa buka betul-betul pada bawah. 1, 2, 3. Fi. Okey, sambung fil. Ada banyak. Inna pun sama juga, jadi inna. Illa jadi illa. Fil jadi fil. Lepas il. Dia berbaris bawah. Dia macam mana dia bunyi itu dipanggil logat dalam sebutan. Itu dia panggil penyambung pada huruf itu. Okey, kita tengok ardi. Huruf ra ditebalkan, dia tak baca fil ardi, tapi dibaca fil ardi. Huruf ra muncul ikut Ustaz, fil ardi. Okey, huruf dha di mana makhrajnya? Macam mana nak sebut huruf dha? Cerita. Cerita tu dengan step dia. Macam mana? Lidah. Okey, kita tengok bahagian lidah. Okey, bahagian kiri lidah. Kiri ataupun kanan. Dari kita tengok lidah kita kat sini ataupun kat sini. Dikenakan bahagian geraham atas. Jangan kita korek geraham tu, tapi letak saja lidah tu. Kalau kanan lidah ke atas geraham kanan. Kalau kiri lidah geraham atas kiri. Macam mana letak saja. Ataupun ikut kesesuaian ataupun ikut pada dia punya selesa. Kalau tak ada geraham atas macam mana Ustaz? Geraham bawah tak jadi pun. Dia tak boleh jadi geraham bawah tu. Dia letak kat gusi atas pun boleh juga. Jadi letak saja, kita akan dapat huruf tu dengan cantik. Okey, kita cuba dulu. Ganggu. Letak ba. Dia akan bunyi ba. Okey, kiri pun boleh juga. Ba. Dia akan bunyi macam lembik. Lembik kan lidah kita, macam panjang sikit bunyi. Ba macam tu. Okey, lain ni kita muncungkan dia kerana sifat dia berat. Okey, do. Bunyi dia takkan jadi do, walad do, walau do, kan? Dia akan bunyi ada setengah mana kalau untuk mudah lah bagi orang yang susah nak letak kat geraham atas, dia letak je lah kat depan, memenuhi ruang hadapan. Letak semua, lembikkan lidah, bagi ke atas ni letak kat atas tengah lidah. Lepas tu lembikkan lidah. Macam tu. Tapi lebih cantik kiri atau kanan lah. Okey, kita buat lagu Badang. Dia tak boleh, dia ada di, dia kena buat di. Muncul di. Baru dia jadi berat. Okey, cantik. Huruf dha dia tak ada lantunan lah. Bila mati dia tak boleh baca dia tak ada dha, sebab dia bukan huruf qalqalah, bukan huruf lantunan, kan? Jadi kita terus naminal mudhi
ni berat. Dhi. Mudhi. Madhidan. Dhanidha. Ikut keselesaan. Kalau kiri, kiri. Kalau kanan, kanan. Kan, ikut pada kita punya keselesaan sebutan lah. Kalau mana dia bunyi dia, kalau tak dapat nak tepat, dia panggil syibih. Syibih-syibih dalam bahasa Arab. Ni syibih-syibih ni hampir-hampir. Dalam bahasa Arab dia syibih. Kalau bahasa Melayu kita kata hampir-hampir bunyi huruf dha. Pun dah memadai. Dah cukup. Mana dalam sebutan huruf dha. Hampir. Jangan sampai makhraj lain sangat bunyi do, pendek sangat bunyi do. Dan bunyi dia panjang sikit. Sifat dia panggil al-istitalah, itu dia lanjut. Okey, terus pada huruf dha kita dah sebut itu dengan mana sifat yang utama dia adalah hamas ke jahar. Huruf dha tadi ada angin ke tak ada angin? Tak ada angin. Tak ada angin kita panggil nyaring, kuat. Jadi dia panggil jahar. Bahasa Arab jahar. Kalau ada angin dia panggil hamas. Kalau tak ada angin jahar. Jadi Rabbah ni dia panggil tak ada angin. Okey, terus wa ilaihi. Wa lembut. Okey, wa ilaihi. Lay itu dia panggil lin, lembut. Dalam bahasa Arab lain pada. La yani lain. Kadang-kadang kita sebut bahasa kita lin. Kita sebut biasa dalam makhraj kita lin. Lain maknanya dia lembut. Mana huruf lai, dia ada dua huruf yang lembut dalam Quran ini, huruf waw dengan huruf iya. Tambah huruf ya yang mati dan sebelum dia berbaris atas lagi lembut. Dia punya sebutan wa ilaihi. Okey, sebut wa ilaihi. Okey, huruf ha baris bawah. Huruf ha terkenal dengan sifat apa yang asas tadi? Hamas ke jahar? Hamas. Cantik kemas. Dia berangin. Okey, last sekali. Tuhsyarun. Okey, ini agak susah nak sebut kerana ada satu huruf al-Arabiyah. Huruf apa? Huruf Arab. Huruf ha, panggil apa tu ha apa dalam bahasa kita? Ha pedah. Memang pedah. Sebab apa dia panggil ha pedah? Sebab kalau kita pedah, kita takkan sebut ha bulat. Pedah. Itu dia panggil pedah. Bila makan cabai pedas sangat. Kena dengan budu. Kan orang Kelantan makan budu dengan cabai. Kan kita kat sini apa? Makanan wadah malam gitu. Sampai belacan. Pedas sangat dah. Nak cuba sebut ha pedas, makan cabai dulu. Bunyi dia dia tak akan bunyi tapi itu makhraj berada di tengah kerongkong huruf hapedah. Mana dia bagi hapedah? Orang tak tahu guru dulu pandai. Dia nak bezakan dengan kita, nak bezakan punya, nak beza betul-betul sebutan. Dia kata ha bulat ni baru. Nak bagi lain bunyi ha. Keluar tu lain. Yang ni yang ni kata macam mana ni pedah. Pedah macam tu dah bunyi dia bila kita pedah. Orang dulu memang cukup pandai nak asingkan. Sebab kita mula-mula kan, dulu macam mana nak belajar kan, mula-mula nak sebut Arab, bahasa Arab ni. Okey, huruf hapedah tadi yang mana makhraj dia berada di tengah kerongkong. Sifatnya hamas ke jahar? Hamas. Okey, bila berbaris depan kita bukakan dia. Huruf ta berbaris depan, bukan dia berbaris depan lah. Huruf ta kita tengok berbaris depan dengan lepas dia ha yang mati. Jadi kita tak boleh munculkan tus. Lebih cantik tus buka. Okey, ha buka. Yang mati mesti buka. Okey, ikut saya baca tus syarun. Okey, kalau kita beratkan dia tus syarun. Nak sebut susah, muncul pun susah juga. Mana dia jadi berlainan dengan sifat dia, patutnya dia tak tebal, jadi tebal. Okey, roha berada di tengah kerongkong dan antara huruf yang panjang dalam sebutannya. Okey, sebut dengan latihan. Macam mana pagi-pagi ataupun kita nak baca Quran, kita asah dulu. Ya, tengok pada jari Ustaz seperti biasa. 2 detik
kita hembuskan pada, hamaskan dia pada tengah kerongkong. Detik yang ketiga keluarkan suara. Contoh ha. Okey, 1 2 3. Tera dah. Nanti panjang. Ada sampai 4 pula. Pada kembang sangat lah tu. Tak ada no comment lah. Dia kembang semua. Pada huruf hamdah ni. Semua lulus lah. Tak ada masalah. Jadi kat sini pada huruf hamdah ni memang susah sebenarnya. Dia huruf Arabiah. Jadi bila memerlukan latihan. Latihan kita asah. Huruf-huruf Arab ni bila kita nak baca Quran kita kena asah dia. Antara kha, ghin, basahkan pada kerongkong kita tu. Sebab kita tak pakai pun. Sembang macam kita sembang macam Ustaz cakap ni. Mana pakai huruf ghin dengan kha. Huruf kha ni pun tak pakai. Bila baca ni baru pakai. Okey. Last sekali syarun. Huruf sya. Okey, saya nak tanya. Tuhsyarun. Cari huruf yang hamas, yang berangin. Okey, yang pertama sya. Yang kedua tadi habdah. Huruf ta. Ta pun dia hamas juga sebenarnya. Dia berangin. Yang mana letak di gusi. Maka letak gusi kita tekan dan tolak angin. Huruf ta sebut ta. Letak dekat gusi sebut ta. Cantik. Ambil tangan rasa ta. Itu huruf yang sifatnya hamas. Maknanya ada 3. Huruf ta, ha dengan shin. Yang lain ra, waw, nun itu ra dengan nun tadi huruf yang jahar. Mana yang garing. Okey, kita habis. Sebut tuhsyarun. Kemah. Huruf shin sifat dia hamas. Yang pertama, yang penting yang kedua semburan. Bunyi shh. Satu je sifat yang sembur dalam huruf Arabiah. Shin saja. Hembusan dan semburan. Hembusan tadi angin keluar. Semburan tadi celah-celah gigi kita, angin tu nak keluar dia tertahan pada celah gigi. Shh. Bunyi kan satu macam bunyi hujan. Mana kena geraham kita kena gigit keseluruhan, atas dan bawah dirapatkan. Shh. Baru jadi hasillah bunyi huruf shin tadi. Jadi sampai sini saja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita dapat pada hari ini dapat kita rungkaikan pada setiap huruf. Sebenarnya selalunya kita ulang balik pada 2 minggu akan datang. Dia huruf tu kita akan keluarkan juga, ulang kaji. Cumanya mengikut perkataan yang berlainan. Maksudnya sebutan yang berlainan. Kadang-kadang sebutan tu ada yang susah. Macam mana susahnya nak sebut huruf tu, kita latih juga. Kita ulang kaji balik. Jadi kita ulang kaji je lah. Panggil untuk kita nak keluarkan sifat, makhraj dan tajwid macam itu. Dan insya-Allah kita sambung pada minggu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimin bil lughatil arabiyyah fushah wa mutabahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.